Nak taat kepada makhluk ni dalam perkara ma'ruf saja. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Tak faham pun nasib tuan-tuan lah. Saya bercakapnya. Nampak tak? Allah sebut taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada pemimpin. Pasal apa Allah tak kata dan taatlah kepada pemimpin? Tak ada, pemimpin tak ada taat. Tuhan buat ayat Quran, kita nak pergi ubah pula ayat Quran, nak pergi suruh bercakap oh wajib taat kepada pemimpin. Tengok pemimpin macam mana? Pemimpin rumah tangga, suami. Kalau suami arahkan isteri, mak, aku tak suka tengok hang pakai tudung-tudung ni. Hang pakai skirt kan senang. Nak berak angkat cukup kepala, tunggik dah. Isteri ketika tu makcik, ni nampak tak ni muka handsome ni? Tak mana ada kamera. Hai. Isteri ketika tu tak wajib mentaati arahan suami, pemimpin dalam rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis Bukhari Muslim. Setiap kamu ini pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya dengan kepimpinannya. Pemimpin rumah tangga kena tanya esok, oh suami, isteri pun kena. Macam mana dia tak habis dia urus rumah tangga. Ui, hadis tu panjang lagi lah. Tapi secara umum setiap kamu ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya dengan kepimpinannya. Jadi kalau pemimpin rumah tangga bagi arahan tak betul, isteri tak boleh taat, tak wajib taat. Begitu juga dengan pemimpin negara. Kadang-kadang orang tak faham, tuan-tuan, saya pun tak bercakap kita berdosa, cakap orang meluat. Itu nak pilih mana? Meluat ke dosa? Meluat tak apa, jangan berdosa. Orang Melayu kita ni, Pulau Pinang pun serupa, Kedah pun serupa. Siapa tau duk pergi basuh otak ni? Duk habaq dalam Islam ni tak ada politik. Saya nak abang terang-terang tadi pun saya sebut, tadi dia tak rakam. Malam ni kita bagi dia rakam. Da'ma liqaisar wa ma lillahi lillah. Tuan-tuan tahu tak tu apa benar tu? Serahkan urusan pentadbiran kepada pemimpin, kepada maharaja, urusan agama kepada Allah. Yang ni lah ajaran Kristian dalam Injil Matius. Ini ajaran Kristian yang mengajar kita memisahkan politik dengan agama. Politik suku, agama suku. Jangan campur. Ini dah ajaran Kristian. Kalau orang Melayu pun beranggapan macam tu juga, soal politik, letak luar masjid, letak luar surau, kita dalam surau kita hanya cakap agama. Sama dah macam Kristian. Kita telah menganuti ajaran Injil Matius, tuan-tuan. Jangan main-main. Tadi kebetulan di surah tu ada tafsir cantik, saya buka. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Allah turunkan Quran untuk mengajar kita semua bab. Bukan nikah kahwin dah. Bukan faraid saja. Tapi termasuk bab pemerintahan. Macam mana nak merintah? Sebab itu kalau yang jadi pemerintah mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tidak ada ketaatan kepada mereka. Nak jadi ummah yang syaja'ah, yang berani. Ada ilmu agama punya banyak, nak kata yang haram pun tak berani. Macam mana ni? Sebab tu dia kena kenal Tuhan dulu. Orang yang beriman dia yakin Tuhan dia Allah dan Rasul dia Nabi SAW. Kemudian dia tak ragu. Sebab tu Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu pada Rasul dan kepada pemimpin dari kalangan kamu. Pemimpin tak ada taat, kataan taat tak ada. Nak abang bagi taatan kepada makhluk, bukan ketaatan 100%. Dia bagi arahan betul, kita ikut. Arahan tak betul, tak boleh. Kemudian Allah sambung. Cuba dengar tuan-tuan. Fa in tanaza'tum fi syai', apabila kamu bertelingkah tentang sesuatu perkara.
Nah, macam mana Allah ajak kita? Dua. Rujukan kita dua. Farudduhu ilallah. Maka kembalilah kamu merujuk kepada Allah. Rujuk kepada Allah, rujuk Quran. Tu yang saya cari tafsir Ibn Rahman, tak ada. Kata saya nak tunjuk. Bukan Allah saja, war Rasul simultaneously, serentak merujuk kepada as-sunnah. In kuntum tu'minuna billah, kalau kamu benar-benar beriman dengan Allah Ta'ala, wal yaumil akhir, kamu juga beriman dengan hari kemudian. Tanda-tanda orang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis sebagai sumber rujukan utama. Bukan dia pergi rujuk Perlembagaan Persekutuan, bukan dia pergi rujuk undang-undang ciptaan manusia. Dah, kita nak cakap yang ni pun tak berani, nak jadi umat yang syaja'ah macam mana? Hak haram, nak kata haram pun takut. Nanti orang tak panggil dah. Saya tuan-tuan tak panggil, tak apa, saya nak puluh malam ni cukup-cukup. So tuan akan nak tanya saya dah, saya lepas tanggungjawab. Tuan kata bila kita bertelingkar, kita kena rujuk Quran Sunnah. Kita dengar hadis Bukhari Muslim. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnatar rasuli muttafaqun alaih, ataupun Bukhari Muslim. Aku tinggal kat hampa dua benda ya. Selama mana hampa ikut dua benda ni, hampa tak sesat bila-bila. Apa dia? Quran dengan hadis. Kita ada ikut Quran kan? Kita ada ikut hadis kan? Nampak tuan-tuan? Tanda beriman kepada Allah hari kemudian, rujuk Quran dan hadis. Dan Allah bagi jaminan pula, bila umat Islam sudi merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Maknanya keputusan yang akan kita dapat ni keputusan yang terbaik, baik di dunia, baik di akhirat. Bila kita kena faham benda ni dulu, baru cerita pasal semangat nak berjuang, syaja'ah, nak jadi yang berani. Nak berani apa? Kita pun tak yakin dengan Tuhan. Orang sahabat-sahabat kerana dia yakin janji Allah, janji Rasul, ada syurga, ada neraka, tu yang dia berani. Kita namanya ustaz, bukan ustaz di sini, ustaz belah-belah Selangor. Hak haram, nak kata haram pun tak berani. Cuba dengar hadis, cuba dengar ayat Quran. Kita ambil hadis dulu. Qulil haq walau kana murran. Riwayat Ibnu Hibban, setengah kata riwayat Tirmizi, setengah kata riwayat Imam Ahmad. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Depa kata hadis ni dhaif ustaz. Tak apa. Mau mantai, cakap Cantonese sikit. No problem. Saya banyak hujah. Saya bawa ayat Quran. Ayat Quran tak boleh lah nak petikai. Ayat ni tak sahih. Quran pun tanya sahih lagi. Quran mana boleh tanya sahih dah. Kalau Quran pun dia kata tak sahih, ayat ni sahih bukan. Boh sedah muka dia, baru sahih. Cuba dengar ayat Quran pula. Ini perintah Tuhan ke atas orang beriman lah. Bukan ustaz lah, bukan tok guru lah, bukan ahli ulama, orang beriman. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Itu dia. Apa dia tuan-tuan? Dan berkatalah perkataan yang tepat, benar di dalam segala perkara. Ni ayat Quran. Surah 33, Suratul Ahzab ayat 70. Tuhan suruh